Okey, baik kita sambung dengan kepentingan Baik, kepentingan yang kedua iaitu hidupan liar ini penting kepada kita untuk dijadikan sebagai salah satu faktor ataupun sumber kepada pelancongan. Iaitu cabang pelancongan yang semakin digemari yang berkaitan dengan alam sekitar dan sebagainya. Iaitu kita panggil sebagai ekopelancongan. Ekopelancongan adalah satu pelancongan yang bersumberkan kepada alam sekitar dan juga pemeliharaan alam semula jadi. Okey, baik, kita akan lihat beberapa kegiatan ekopelancongan yang melibatkan kepada hidupan liar yang ada di negara kita. Okey, yang pertama orang ramai yang menjalani ataupun melibatkan diri dalam kegiatan pelancongan jenis ekopelancongan ini dia berpeluang untuk melihat dan juga berinteraksi secara berdepan secara live dengan hidupan liar itu sendiri. Contohnya seperti Taman Negara di Similajau yang terletak di Sarawak. Aktiviti merentas hutan dapat dijalankan kerana pemandangan yang cantik, tumbuh-tumbuhan yang asli dan sebagainya. Okey, cantik sebenarnya cantik hutan-hutan di negara kita. Baik, kemudian yang kedua, aktiviti menunggang gajah di Kuala Gandah yang terletak di negeri Pahang. Okey, kemudian melihat orang utan di Sepilok di negeri Sabah. Okey, itu ada antaranya aktiviti yang boleh dijalankan. Kemudian yang kedua, mendidik masyarakat tentang pentingnya usaha untuk memelihara hidupan liar. Okey. Contohnya seperti pihak kerajaan telah mewujudkan beberapa pusat konservasi. Okey, pusat konservasi ini tujuannya adalah untuk memelihara, menjaga hidupan liar ini secara lebih sistematik. Tujuannya adalah untuk mengatasi daripada berlakunya kepupusan beberapa jenis spesies yang semakin terancam. Sebagai contohnya, pusat konservasi hidupan liar di Sungai Dusun di Selangor, iaitu melibatkan haiwan tapir. Kemudian yang kedua, pusat konservasi dan penerangan penyu di Segari, Perak. Okey, kemudian yang seterusnya membuka peluang pekerjaan juga kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut. Contohnya seperti pekerjaan sebagai pemandu pelancong di Sungai Kinabatangan di Sabah. Kemudian jurulatih scuba di Pulau Perhentian. Pelancong-pelancong yang datang dari luar berminat untuk menyelam boleh dapatkan khidmat daripada jurulatih scuba ini. Okey. Kemudian pengendali hidupan liar di Langkawi Wildlife Park di Kedah. Okey. Kemudian kepentingan yang ketiga, melalui pendidikan. Pendidikan ni yang pertama dapat menubuhkan pusat pemeliharaan dan pembiakan spesies yang terancam. Okey, kemudian menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang berkenaan dengan hidupan liar ini. Okey, kemudian menjalinkan hubungan kerjasama antara jabatan kerajaan yang berkaitan dengan hidupan liar melalui proses-proses projek penyelidikan dan sebagainya. Okey, iaitu penyelidikan dan juga pembangunan R&D. Okey. Kemudian kerjaya dalam bidang profesional yang berkaitan dengan hidupan liar. Sebagai contohnya veterinar, pensyarah, penyelidik dan juga ahli forensik. Semua ni kerja-kerja ataupun kerjaya yang profesional yang melibatkan diri terlibat secara langsung kepada hidupan liar tadi. Okey. Kemudian melestarikan alam sekitar, iaitu dengan menjalankan program Kita Semula dapat memelihara dan memulihara alam sekitar itu tadi. Kemudian menggalakkan inovasi dalam kalangan pelajar untuk menghasilkan teknologi yang lebih mesra alam. Baik, kemudian mendapat pengetahuan yang baru dan tidak bergantung kepada dapatan daripada negara-negara yang lain. Okey.
Ini rajah ataupun graf yang merujuk kepada jumlah spesies hidupan liar yang dilindungi di Malaysia. Okey, yang paling banyak adalah burung, kemudian mamalia, reptilia, serangga, amfibia dan yang seterusnya lah. Okey. Kemudian mengekalkan dan melindungi biodiversity. Biodiversity ini merujuk kepada kepelbagaian spesies tumbuhan dan haiwan dalam persekitaran semula jadinya. Okey. Baik, pengenalan biodiversity terutamanya dalam subjek yang kita belajar, geografi dan juga subjek sains. Okey, ini membolehkan kamu semua dapat kenal spesies-spesies haiwan dan juga pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, di negara kita. Okey, kemudian aktiviti-aktiviti menanam pokok bakau dapat mengekalkan lagi biodiversity terutamanya di kawasan paya-paya bakau. Banyak aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang dijalankan yang berkaitan dengan penanaman pokok bakau sedang dijalankan pada masa kini. Kemudian lawatan ke kawasan hutan simpan dapat memberi maklumat kepada pelajar tentang kepentingan fungsi biodiversity itu dalam kehidupan. Kenapa pentingnya untuk kita jaga alam sekitar. Okey. Dan kita perlu akan dapatkan maklumat melalui lawatan-lawatan ke kawasan-kawasan yang sepatutnya. Kita akan lihat tentang kepentingannya. Kepentingan biodiversity kepada kehidupan secara keseluruhannya. Okey. Baik. Kemudian 5.3 kegiatan manusia yang mengancam kepada hidupan liar. Apa yang manusia lakukan yang menyebabkan hidupan-hidupan liar ini terancam. Okey, antaranya kita lihat yang pertama, aktiviti pembalakan. Okey, melalui aktiviti pembalakan, penebangan pokok. Apa yang akan berlaku? Yang pertama, menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna, tempat tinggal. Okey, tempat tinggal bagi hidupan ini akan terjejas, musnah. Kemudian permukaan tanah akan terdedah kepada ejen-ejen hakisan. Okey, kemudian akan kekurangan berlakunya proses sejat peluhan. Peningkatan kandungan karbon dioksida di atmosfera yang akan menyebabkan suhu bumi meningkat. Okey, kemudian tanah akan menjadi tandus, kurang subur. Okey, kemudian hidupan liar diancam kepada kepupusan. Kemudian berlaku juga kejadian banjir di kawasan tanah yang lebih rendah dan berlaku pencemaran sumber air. Okey, itu melalui aktiviti pembalakan. Manakala yang kedua, pengkuarian. Pengkuarian ini adalah satu aktiviti letupan bongkah-bongkah batu dengan menggunakan bom ataupun letupan di kawasan-kawasan yang mempunyai bongkah-bongkah batu yang besar. Okey, akibat daripada penggunaan ataupun letupan-letupan bom ini, kemusnahan akan berlaku, terutamanya kepada habitat-habitat hidupan liar yang ada di sekitarnya. Kemudian bunyi yang bising di kawasan kuari, iaitu bunyi letupan-letupan bom. Dia akan mengganggu kepada hidupan liar. Okey, kemudian pencemaran udara akibat daripada habuk dan debu kering yang berterbangan di udara akibat daripada letusan-letusan bom, letupan bom tadi. Kemudian pencemaran air berlaku akibat daripada air larian permukaan yang membawa debu dan juga kotoran hasil daripada letupan tadi masuk ke dalam sungai. Okey, kemudian banjir di kawasan yang rendah. Dan yang terakhir, hidupan liar terpaksa mencari habitat yang baru yang lebih selamat. Okey, kemudian aktiviti yang seterusnya, pembinaan empangan. Okey, pembinaan empangan ini merupakan aktiviti yang dalam skala yang besar di kawasan hutan, terutamanya kawasan hutan yang berbukit, yang bertanah tinggi. Okey, ini akan mengakibatkan kemusnahan hutan akan berlaku dalam skala yang lebih besar, saiz yang lebih besar. Kebanyakan habitat-habitat hidupan liar akan musnah, tenggelam akibat ditenggelami oleh air. Kemudian keseimbangan ekosistem dan rantai makanan akan terjejas. Okey, kemudian aktiviti pertanian. Okey, kawasan hutan diteroka, ditebang, digantikan dengan tanaman-tanaman komersial, tanaman dagangan seperti getah, kelapa sawit
Ini akan menyebabkan landscape asal berubah. Keadaan asal hutan akan berubah. Dan rantaian makanan dalam ekosistem di kawasan tersebut akan terganggu. Kemusnahan kepada tempat tinggal hidupan liar. Habitat dia terganggu. Kualiti tanah akan merosot. Hidupan air terjejas akibat daripada penggunaan racun serangga dan juga bahan kimia. Kemudian dibawa oleh air-air larian permukaan ke dalam sungai. Okey. Kemudian aktiviti pengangkutan dan perhubungan, iaitu pembinaan jaringan pengangkutan terutamanya di kawasan tanah yang tinggi. Okey. Akibat daripada pembukaan kawasan-kawasan dengan tujuan untuk membina jalan raya, so akan berlaku penebangan hutan dengan luas. Habitat sekali lagi akan terganggu. Hidupan liar akan bertindak mencari habitat yang baru. Kemudian terdapat hidupan liar yang akan mati akibat dilanggar oleh kenderaan di kawasan tersebut. Kerana asalnya di situ merupakan habitat ataupun tempat tinggal bagi haiwan-haiwan ini. Okey. Contohnya kalau kamu pergi ke Kelantan dan sebagainya. Okey, jalan-jalan untuk ke sana. Di Greek dan sebagainya, di kawasan-kawasan tersebut kita boleh lihat. Jika yang bertuah dapat melihat kumpulan-kumpulan gajah boleh lintas di kawasan jalan raya di situ. Okey. Baik, kemudian 5.4 iaitu usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di Malaysia. Okey. Maksud kepada pemeliharaan dan pemuliharaan. Adakah kita masih ingat apa itu pemeliharaan dan juga pemuliharaan? Okey. Okey, baik. Pemeliharaan ini adalah hidupan liar. Okey, penting untuk mengelakkan daripada berlakunya kepupusan. Antara usaha yang dijalankan, okey, menguatkuasakan undang-undang, kempen-kempen kesedaran, mewujudkan pusat konservasi dan taman negara, menjalankan penyelidikan pembangunan ataupun research and development R&D, okey, melakukan EIA, penilaian impak alam sekitar, pendidikan dan juga mewartakan hutan simpan. Okey, pemeliharaan maksud dia tadi usaha mengekalkan keadaan asal sumber alam semula jadi daripada musnah. Pemeliharaan usaha memulihkan dan memelihara sumber alam semula jadi dengan bijak. Sumber alam semula dengan bijak, sistematik supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Walaupun perkataan dia hampir sama, pemeliharaan. Perbezaannya usaha mengekalkan dan juga usaha memulihkan dan memelihara. Okey. Baik, yang pertama melalui undang-undang Akta Kualiti Alam Sekeliling tahun 1974 pindaan 1985. Kamu boleh baca, lihat secara terperinci apa yang terkandung dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan pindaan 1985. Kemudian yang kedua Akta Perhutanan Negara 1984 dan yang ketiga Akta Pemeliharaan Hidupan Liar. Okey, ini adalah langkah yang dijalankan untuk pemeliharaan melalui undang-undang. Kamu lihat kepada perincian bagi setiap undang-undang ini. Apa yang dinyatakan bagi setiap undang-undang ini. Kemudian kita akan teruskan dengan usaha yang seterusnya melalui kempen-kempen kesedaran. Okey, kita akan sambung pada video yang ketiga.